Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukran lillah. Kita diberi kesempatan lagi, diizinkan Allah untuk meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Mulk, surah 67, berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan dan puan yang memiliki buku, kuliah kita berada pada halaman 262. Kita masih lagi mentadabbur ayat 27 di mana Allah menceritakan tentang orang-orang kafir yang dahulu semasa di dunia mereka ini kufur, selalu minta cepatkan datang azab. Maka sekarang di hari akhirat ini penceritaannya tentang hari akhirat. Maka ketika itu mereka melihat, menyaksikan, inilah dia yang dulu kau minta. Jadi orang-orang kafir yang tak beriman ini, mereka pun mempersoalkan tentang hari akhirat kerana benda ni benda yang gaib. Itulah sebabnya beriman itu dikaitkan dengan perkara gaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu ialah mereka yang beriman kepada perkara gaib. Kalau dah perkara depan mata baru nak percaya, itu tidak nama iman lagi. Sebab semua orang akan percaya kerana benda dah nampak. Ini perkara-perkara gaib yang di luar daripada pengetahuan kita. Di luar daripada penglihatan kita. Kita hanya sekadar mendengar, tak dapat melihat lagi. Mendengar pun kerana Allah bagi tahu bahawa akan ada satu hari namanya Yaumil Akhir. Bahawa akan ada kehidupan sebenar, itulah kehidupan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, mari kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan aku dan orang-orang yang bersama denganku, sebagaimana yang kamu harap-harapkan. Atau dia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu. Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Ini adalah ayat baru, tuan-tuan dan puan, ayat 28 daripada surah Al-Mulk. Jadi Allah pesan pada Nabi supaya bertanya kepada orang kafir. Jadi tujuannya akhir untuk menyedarkan mereka bahawa mereka tak ada kuasa. Apatah lagi di saat datangnya kehidupan akhirat besok, orang-orang kafir ni tak akan dapat lepas diri daripada azab Allah. Di dunia Allah masih lagi beri kesempatan. Allah bagi lagi peluang. Tapi di sana nanti tidak ada lagi. Kerana ingat, wahai yang berkuasa pada hari itu hanyalah Allah. Maliki yaumiddin. Orang-orang kafir diminta berfikir dan menjawab sendiri soalan. Siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Ini soalan ini yang kita perlu lontar kepada orang kafir. Mereka kena berfikir, di sana nanti siapa yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan Allah? Tak ada siapa. Di dunia mereka boleh melakukan pengkhianatan, melakukan tentangan kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana orang-orang kafir melakukan pelbagai perbuatan yang tidak sepatutnya kepada Nabi. Mereka masih mampu melakukan. Dan Nabi sendiri pun terserah kepada Allah. Jika Allah nak menyelamatkan, Allah selamatkan dia.
Tetapi nanti orang kafir di hari akhirat tak ada siapa nak bela mereka lagi. Itulah realiti. Jadi soalan ini benar-benar memerangkap orang-orang kafir. Pastilah mereka tidak mampu menjawabnya kerana tidak mungkin mereka hendak minta pertolongan kepada Allah. Kerana mereka kufur kepadanya, lalu kepada siapa mereka hendak minta pertolongan. Inilah situasi. Al-Quran ni sebenarnya dibawa satu persoalan yang kita kena berfikir. Inilah indahnya psikologi Al-Quran. Ya. Tuan-tuan puan pernah fikir tak? Soalan-soalan yang Al-Quran selalu lontarkan bila kita baca tu. Tapi kita kena baca dengan memahami dalam situasi yang benar. Kita kena bayangkan bagaimana kalau soalan tu dilontarkan kepada kita. Bayangkan hari ini orang kafir tak percaya kepada Allah. Tapi di sana nanti mereka akan berdepan dengan Allah. Menghadap Allah. Bayang mereka nak mengadu dengan siapa? Nak lari ke mana? Kita orang beriman kita tahu. Memang kita yakin bahawa kita akhirnya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin sungguh. Tapi orang kafir yang tak beriman di dunia sepanjang hidup dia tak beriman kepada Allah. Tiba-tiba di sana menghadap Allah. Nak pergi ke mana tuan-tuan puan-puan? Ya? Nak lari ke mana lagi? Sedangkan hari itu tak ada lagi tempat nak berlindung. Perlindungan hanyalah daripada Allah. Cuba bayangkan. Supaya orang kafir sedar sekarang. Sebab sedar di sana tak guna lagi dah. Kesedaran di hari akhirat nanti hanyalah sia-sia saja. Tak ada makna lagi. Jadi kita orang beriman di situlah bezanya. Kita dari dunia kita yakin sungguh bahawa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan menghadap Allah. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya. Segala amal-amal kita akan dibentangkan melalui kitab catatan yang saya sebutkan. Jadi kita yakin sungguh tak ada isu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan apakah jalan yang kau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi, apa jalan yang kau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Surah 82 ayat 17 hingga 19. Ini ayat yang kita baca tadi. Menjelaskan itulah hakikatnya pada hari itu. Tak ada siapa dapat menolong orang lain. Disebut dengan jelas. Kenapa? Masing-masing di hari itu dalam keadaan sibuk urusan sendiri. Tak ada waktu nak fikir orang lain. Dan tak ada siapa pun yang dapat nak menolong kita lagi dah. Baik mereka itu waktu di dunia dulu orang yang melindungi kita. Contohnya mak ayah kita, datuk nenek kita, guru-guru kita, ya, pemimpin kita. Di sana nanti tak ada dah. Semua sama rata masing-masing dalam keadaan ketakutan yang sama. Masing-masing duk fikir apa nasib aku itu je. Tak ada waktu dah nak melayani orang lain. Bayangkan situasinya. Ya. Jadi Allah sebut tak ada seorang pun yang dapat menolong. Jadi kita nak menolong ini hari ini, waktu hidup di dunia ini, inilah saatnya kita mampu menolong. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, saya ni kadang-kadang terasa juga maknanya ilmu pun tak banyak mana. Tetapi kita ni takut. Rasa bertanggungjawab nak mengingatkan. Itu je selebihnya sebenarnya kita nak mengajar. Bukan nak mengajar ni kerana kita pandai, tidak. Tetapi kita nak mengingatkan suatu benda yang bila kita rasa kita yakin duk baca ayat-ayat ni, Allah di sana nanti tak guna lagi dah. Kita menyesal
Menyesal kerana apa? Oh, dulu waktu dunia aku tak ingatkan saudara aku. Aku tak ingatkan keluarga aku. Aku tak ingatkan jiran tetangga aku. Aku tak ingatkan kawan-kawan aku tentang hari ini. Sedangkan aku tahu. Itulah faktor yang menyebabkan saya sentiasa berusaha insya-Allah untuk mengingatkan. Nak mengajar tidak, kerana mungkin tuan-tuan puan-puan yang lebih tahu, lebih alim ya dari saya. Tetapi mengingatkan ini, kerana Allah mengingatkan bahawa antara 4 faktor yang menjadikan kita tidak rugi oleh masa tu, salah satu ialah memberi peringatan, mengingat, nasihat, menasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4 benda inilah yang menyelamatkan kita dari kerugian. Pertama, beriman, beramal soleh. Yang keduanya. Ketiga, mengingatkan akan kebenaran. Itulah yang kita nak buat. Nak mengingatkan saja, itu dah tuan-tuan dan puan. Sama ada suka atau tidak. Sama ada orang nak mendengar, tidak menonton video saya ni. Tapi tujuannya ialah untuk mengingatkan. Kerana inilah saat untuk kita mengingatkan. Kenapa di sana nanti tak ada dah waktu kita nak menolong. Kata orang tak dapat dan nolongnya. Jadi itulah situasinya. Tak ada lagi kita dapat menolong. Orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayang, apa tak dapat lagi. Maka sebab itulah sekaranglah waktu kita nak mengingatkan. Nak menolong dengan tujuan nolong, menyelamatkan. Pada waktu yang tepat. Di saat ini, saat sebelum kita sampai kepada fasa 3 kematian. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab itulah saya insya-Allah akan meneruskan kuliah kita, nak menjelaskan, nak mengingatkan. Kerana kita ni bukan tidak tahu, ramai yang tahu, malah yang lebih tahu, lebih alim. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan, kita ni mudah lalai, mudah lupa. Kerana kita dilalaikan, dilupakan oleh syaitan. Bisik-bisikan jahat syaitan itu melalaikan kita. Sebab memanglah kerja syaitan nak menyesatkan kita daripada jalan Allah yang lurus. Jadi sebab itu kita yang sedar, yang tersedar ini kena sering mengingatkan orang lain. Itu yang disebut kita kena selalu melakukan tazkirah. Ingat mengingatkan. Jangan kita salah anggap ya tuan-tuan dan puan. Ketika mana kita diingatkan, tidak bermakna orang yang mengingat itu dia tu pandai, ya, dia tu tinggi ilmunya, tidak. Ya. Tetapi kesedaran kita ni kerana kita rasa inilah saatnya, inilah waktunya. Kalau aku tak buat kerja ni sekarang, mengingat, pertama aku akan rugi. Sebab itu disebut dalam surah Al-Asr itu, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kena bersabar. Banyak nak memberi nasihat ini. Kadang-kadang ada orang suka, ada orang tak suka. Orang kutuk kita balik. Ya? Ketika kita mengingatkan orang, ada orang tak boleh terima. Dia lawan kita balik. Ya? Dia berhujah balik dengan kita. Jadi itu memerlukan watawasaw bis sabr. Kena banyak bersabar. Beringat-ingat dalam keadaan kita kena bersabar. Jadi itulah peringatan, itulah yang menyelamatkan. Tuan-tuan dan puan, di sana nanti tak ada lagi siapa yang dapat menyelamatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailun yawma'idin lil mukadzibin. Hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tazirun. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. Kecelakaan bersalah pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan. Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap.
maka mereka tidak dapat meminta maaf kecelakaan besar pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Inilah hari pemutusan hukum, juga menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami himpunkan mereka, kamu semua bersama orang-orang yang terdahulu. Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabku. Surah 77 ayat 34 hingga 39. Jadi Allah cabar kalau kita faham ayat ini. Dalam ayat ini ada laknat kutukan. Diulang-ulang. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Celakalah. Laknat. Mana ayat kalimah laknat kepada siapa? Al-mukazzibin. Orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan kebenaran Allah. Mendustakan adanya hari akhirat. Jadi di sana nanti yang disebut bahawa pada hari yang manusia tak dapatlah yang tikhun, tak dapat nak bercakap, berhujah, berdalih lagi dah. Jadi pada hari itu tak ada lagi dah guna. Maka yang ada ialah sumpahan itu. Wailun yawma izin lil mukallibin. Lil mukazzibin. Hadza yaumul fasl. Itu disebut. Bahawa inilah hari keputusan. Yang mana dikumpulkan semua kamu itu termasuk orang dulu. Tak ada lagi dah kita nak ni. Jadi hari yang kita tak boleh nak buat apa. Maksudnya hari kiamat itu bukan hari kita. Ingat satu je. Saya selalu mengambil faham begini tuan-tuan perempuan. Kehidupan di fasa kedua ini Allah bagi peluang kepada kita. Allah bagi pilihan kepada kita. Sama ada kita nak pilih beriman atau nak pilih tak beriman. Kufur. Allah bagi kita pilihan nak melakukan amal baik sebanyak-banyaknya, lakulah. Kalau kamu tak mau lakukan pun, terserahlah. Maknanya Allah bagi kita pilihan. Tapi tuan-tuan perempuan, tibanya yaumil akhir, kita dibangkitkan semula, tak ada lagi dah habis. Tak ada pilihan pada kita. Bukan situ saja kita dah masuk ke kubur, alam kubur pun kita dah tak ada pilihan lagi tuan-tuan perempuan. Itulah sebab saya nak mengingatkan. Saya akan terus berusaha mengingatkan. Inilah situasinya. Dunia inilah kehidupan pertama, inilah Allah bagi kita pilihan. Kita boleh pilih nak buat, tak mau buat. Nak beriman, tak mau beriman. Kita boleh pilih. Kalau kamu boleh beriman, maka kamu pilih keselamatan. Sebaliknya kalau kamu tak mau beriman, pilihan kamu ialah kekufuran. Risikonya nanti di sana. Jadi itulah hakikatnya bahawa Allah bagi pilihan pada kita supaya nanti kita tidak akan menyalahkan sesiapa di sana nanti. Tuan-tuan dan puan, sekadar itu kuliah kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.